Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada semua anak murid. Okey. Semoga sihat-sihat belaka insya-Allah. Okey, cikgu teruskan dengan latihan minggu lepas Jadi untuk perkongsian kali ni cikgu akan tunjukkan step by step macam mana cara nak menjawab soalan sekiranya diberi penyata aliran kosong macam ni. Okey. Kemudian diberi juga dokumen. Okey. Untuk soalan ni sebenarnya dokumen dah diberi dah. Okey. Dan cikgu harap kamu kalau boleh untuk rujuk soalan ni kamu tengok dokumen tersebut di dalam buku teks. Okey. Sebab cikgu pun rujuk yang dekat bahagian tu juga. Okey. Jadi untuk yang pertama sekali berkaitan dengan penyata aliran tunai ni, kamu kena faham lah. Okay, penyata aliran tunai selain daripada ada tajuk dekat atas tu, okay, kedai komputer Suria, penyata aliran tunai bagi bulan berakhir 30 Jun 2017. Okay, yang ini yang dekat atas ni. Cikgu tunjukkan ni. Sebab setiap penyata mesti ada tajuk lah. Okay. Dan ada butiran, ada RM. Okay. Okey, jadi dalam penyata aliran tunai mesti ada baki BB yang pertama, mesti ada baki BB. Okey. Baki bawah-bawah, maknanya baki yang daripada bulan sebelumnya. Okey. Menjadi maknanya baki yang dibawa daripada sebelumnya tu baki akhir bulan, okey, dibawa ke hadapan. Okey. Jadi baki bawah-bawah lah. Okay, dibawa ke hadapan. Jadi baki bulan Jun ni, baki BB bagi bulan Jun tak ada lah. Okay, yang kedua mesti ada penerimaan. Okay, penerimaan. Jadi antara penerimaan yang butiran penerimaan adalah seperti modal, jualan tunai, penerimaan daripada penghutang, komisen diterima. Itu penerimaan. So jumlah penerimaan tu dia akan catat ke sini lah jumlah penerimaan. Berapa jumlah penerimaan yang diterima. Okey, kena jumlahkan. Okey. Kemudian kita ada pembayaran. Okey, pembayaran. Pembayaran ni apa saja belanja. Apa saja yang kita bayar, kita belanjakan dengan duit kita tadi. Okey, dikenali sebagai pembayaran. Kalau terima tadi, apa saja yang kita terima, sama ada je tunai ke ataupun daripada secara kredit. Okey, penerimaan. Okey, contoh pembayaran kita guna gaji, belian tunai, bayaran kepada pemiutang, kita terima sewa, kita bayar sewa, kita bayar kepada pemiutang. Pemiutang ni siapa? Okay, kalau penghutang tadi maknanya orang tu berhutang dengan kita, so dia bayar kat kita. Itu penghutang. Kalau pemiutang ni maksudnya orang tu kita berhutang dengan orang lain. Tu pemiutang. Okey. Jadi boleh beza antara penghutang dengan pemiutang. Okey. Kemudian ada jumlah pembayaran. Tadi jumlah penerimaan berapa? Okey, so yang ni jumlah penerimaan. So jumlah pembayaran ada berapa? Okey, kemudian mesti ada lebihan atau kurangan. So kalau lebih tu maksudnya nilai yang kamu dah tolak tadi, maksudnya terima, tolak bayar, kamu dapat lebih. So maknanya itu lebih dia positif, maksudnya dia lebihan. So maksudnya kalau nilai dia negatif, maknanya apa yang kamu bayar lebih banyak daripada apa yang kamu terima. So namanya dia kurang. Okey. Jadi kena catat kat sini lah. So kalau kurang maksudnya masukkan dalam kurungan lah. Okey. So, kalau lebih positif biasa je lah. Okey. Kemudian mesti ada baki HB. Okey. Kelima baki HB. So maknanya baki HB bulan Jun. Okey, ni bulan Jun kan. Adalah baki BB pada bulan Julai. So sama dengan BB bulan Julai. Okey. Perbaiki sikit tulisan ni. BB Julai. Baru.
Okey. So, jom kita kira. Okey, tengok yang pertama sekali. Okay, kedai komputer Sarah ni, cikgu mohon kamu rujuk dekat dokumen 1 hingga 11 kedai komputer Suria. Okey, pertama sekali baki bibi. Memang tak ada baki bibi lah. Dia baru start dia baru start kan. Okey, jadi tak ada baki bibi. Okey. Jadi dia terima sebanyak berapa? Okey, tapi sebelum tu cikgu nak beritahu dahulu sebab memandangkan kita ada dokumen, jadi kita rujuk dokumen lah. Okay, dan kita ikut step by step dokumen tersebut. Sebab kenapa kita ikut step by step? Sebab memudahkan kita tak maksudnya tak skip lah. Takut nanti bila kita tengok dulu yang mana komisen, mana penerima, mana pihutang, mana jualan tunai, mana belian tunai, nanti kan kita tersasul. Kita salah tengok. Jadi kita kena rujuk kita punya dokumen. Okay, daripada 1 sampai nombor 11. Okay. Jadi yang pertama, Puan Suria membuka perniagaan. Jadi dia buka perniagaan dengan wang tunai di bank sebanyak RM30,000. Okay. So dekat sini, dia dah tulis kat sini dah. Dia dah siap dah. Ni cikgu buat penjelasan dekat sebelah ni. Okay, cikgu buat penjelasan kat sebelah ni. So yang ini maksudnya buka perniagaan. Okay, buka perniagaan. Tulis sikit. Okay. Okey, buka perniagaan. So, bila buka perniagaan secara tunai, so modal lah. Okay, modal. So, yang nombor 1 tadi, modal. Okay. Okey. Memang dah siap, dia dah bagi kat situ RM30,000. Okey. Yang kedua. Puan Suria buat belian barang niaga secara kredit sebanyak RM9,950. Dia buat belian barang niaga. Maknanya dia berhutang barang niaga dia sebanyak RM9,950. Kalau ikutkan dia hanya menyatakan saja ni lah. Dia hanya nyatakan saja dia beli barang secara hutang. Tapi kita tak boleh rekod lagi dekat dalam penyata aliran tunai. Sebab apa? Dia hanya menyatakan saja buat belian barang secara hutang. So bila buat bayaran tu, buat belian, dia beli. Okay. Dia bermaksud kena buat bayaran kan? Dia buat belian barang niaga secara kredit bermaksud dia buat pembelian. Jadi pembelian bermaksud pembayaran. Tapi dia hanya nyatakan saja rekod tersebut. Okay, dia belum rekodkan lagi. Jadi itu termasuk di bawah. Belum lagi jadi hanya penyataan saja. Okay. Kita pergi kepada yang ketiga. Puan Suria membeli beberapa alat tulis sebanyak RM54 secara tunai. Okay, jadi dia dah bayar ni. Okay, dia beli. Minta maaf cikgu. Dia dah beli, so dia buat bayaran. Jadi alat tulis termasuk bawah apa? Belanja alat tulis lah. Okay, belanja alat tulis. Jadi kita rekodkan di bawah belanja alat tulis. Okay. Ini nombor 3 belanja alat tulis. Okay, nombor 3. Berapa ringgit tadi? RM54. So cikgu tulis RM54 sini Okay, cikgu tulis besar sikit lah. RM54. Okay. Okay, itu untuk beli alat tulis. Okay. Beli alat tulis. Okay, seterusnya nombor 4. Okay, nombor 4. Puan Suria membuat jualan barang niaga. Dia buat jualan barang niaga sebanyak RM10,000 secara kredit. Ni pun masih penyataan juga. Dia kata buat jualan barang niaga secara kredit sebanyak RM10,000. Okay, maknanya dia jual barang tadi secara kredit tapi dia tak terima lagi duit daripada pihutang tu. Okay, dia buat maknanya dia jual barang niaga tapi duit tak dapat lagi.
Okey, yang tadi maknanya dia buat jualan kredit secara hutang, maknanya tak bayar lagi. Okey. Jadi bila dia dah jelaskan nanti, dia dah keluarkan duit, maksudnya baru masuk dekat di bawah pembayaran. Okey, boleh faham Okey. Seterusnya nombor 5 Puan Suria, beli barang niaga secara tunai. Jadi termasuk bawah belian secara tunai. Belian tunai lah. Belian tunai, belian barang niaga tadi. Okey, jadi ni nombor 5. Belian tunai. Okey, nombor 5 belian tunai. So memang dia dah catat kat sini 1740. Okey. 6. Pelanggan Puan Suria menjelaskan hutangnya sebanyak 10,000. Okey, baru dia terima hutang dia. Baru dia terima orang bayar hutang, so dia terima. Jadi, penerimaan daripada penghutang. Okey, sebanyak berapa? Sebanyak 10,000. Okey, jadi yang ini nombor 6. Dia dah jelaskan tadi dia dapat duit tu. Okey, so nombor 6, so 10,000. Okey. Seterusnya Puan Suria membayar bil telefon. Okay, bil telefon apa dia? Bil telefon. Okay, bil telefon masuk belanja utility lah. Bil telefon, bil air, bil api, bil elektrik. Okay. Okay, itu masuk bawah utility. Okay, jadi jumlah utility tu tadi sebanyak 195. Okay, jadi belanja utility nombor 7. Okay, nombor 7. Okay, sebanyak 195. Okay, 35 sen. Okay. Seterusnya nombor 8. Puan Suria buat bayaran gaji. Bayar gaji kepada pekerjanya sebanyak RM900. Okay, jadi dia bayar gaji pekerja. Okay, jadi bayar gaji pekerja, gaji lah. Okay, masuk bayar, pembayaran gaji. Okay, so kena rekod RM900. So kat sini gaji RM900. So yang tadi, yang ini nombor 9. Nombor 8. Nombor 8. Okey. Nombor 9, Puan Suria jelaskan hutangnya. Okey. Yang ni baru jelaskan hutang. Okey, tadi hanya penyataan je lah. Okey. Yang ni jelaskan hutangnya dengan pembekal sebanyak 9,950. Okey, yang ini nombor 9. Okey, nombor 9. Okey, yang ni dia dah rekod dah. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, 9 nombor 10. Puan Suria mengeluarkan wang tunai untuk kegunaan peribadi. Ini ambilan kan? So ambilan tidak direkodkan di bawah penyata aliran tunai. Ambilan direkodkan di bawah kunci kira-kira. Okay. Jadi tak termasuk lah. Okay, nombor 11. Puan Suria menjelaskan sewa kedai. So, sewa kedai sebanyak 900 secara tunai. Okay, bayar. Okay, dia bayar sebanyak 900. Okay, jadi ni nombor 11. Okay, jadi dah siap dah. Maknanya jualan tunai kita tak ada, komisen diterima tak ada. Okay, so settle yang itu. So kita kira semua sekali. Okay, kita kira semua sekali. So yang di atas ni penerimaan. So jumlahkan semua penerimaan. 30,000 tambah 10,000 dapat 40,000. Okay. Manakala pembayaran, okay, kita campurkanlah semua. 900 tambah 1740 tambah 9950 tambah 900
tambah 54 tambah dengan RM195.35. Okey, kita tambahkan semua, kita akan dapat RM13,739.35. Okey. Setakat tu cikgu rasa boleh faham lah kan? Okey, macam mana tengok lebihan ataupun kurangan? Jadi terima, tolaklah bayar. So dapatlah sama ada lebihan ataupun kurangan. Okey, jadi yang ini. Cikgu conteng sikit. Okey, yang ini. Okey, tolak. Jadi 40,000 tolak dengan 13 tadi. 739. Okey, jadi dekat sini dapat jawapan dia positif ataupun lebihan RM26,260.65. Okey. So dekat situ lebihan. So macam mana nak cari baki HB pula? So baki HB maknanya baki BB. Baki HB bersamaan dengan sama dengan, so kita kena kira lah baki BB tambah dengan lebihan. So tambah lebihan. Okay. So kalau berlaku kurangan dekat sini, kita kena tolak kurangan. Okay, kita kena tolak kurangan. So sekarang ni berlaku lebihan lah. Jadi berlaku lebihan. Jadi bersamaan dengan baki BB tadi RM0. Okay. So berlaku lebihan, kita tambah saja dengan 26260.65. So jawapan dia bersamaan dengan RM26,260.65. Okay. So jawapan dia itulah. Okay. So jawapan dia RM26,260.65. Okay. So settle lah. So yang ni baki HB ni akan menjadi baki BB bulan Jun. Sorry. Cikgu minta maaf. Bulan Julai. Lepas Jun, Julai. Okay. Okay. Itu untuk yang soalan pertama yang cikgu dah beri. Okay. Seterusnya. Di soalan yang kedua. Okay. Soalan kedua ni berkaitan dengan soalan SPM ni. Ini soalan SPM 2018. Okay, bahagian C. Okay. Cikgu dah potong-potong sikit lah kerat-kerat untuk soalan yang berkaitan dengan topik kamu ni je. Okay. Jadi, kita bincangkan Okay. Yang pertama sekali. Okay. Tengok, kena baca dahulu dia punya case dia, apa case. Okay. So ini adalah perniagaan LAE. Okay. Jadi dia jual kek sejuk beku gunakan jenama Cactus Stelia. Okay. Kemudian dia buat promosi lah. Kemudian dia ada terima tempahan. Okay. Cuma dekat sini fokus dia berkaitan dengan soalan tu ditanya, bersetujukah anda dengan cara pembungkusan yang digunakan oleh LLE? Okey, berikan alasan anda. Soalan 4 markah. Soalan memang soalan bonus. Okey. Soalan mudah jawab lah maksudnya. Okey. Sebab dia dah bagi, dia tanya pula tu. Berikan alasan. Okey.
Kemudian dia tanya pula, apakah alasan kamu terima tu cara pembungkusan tu. Soalan ni antara soalan yang senang lah. Okey. Okey, jadi perniagaan LLE ni, okey, macam mana kita nak jawab? Okey, pertama sekali cuba tengok dia punya soalan dia ni. Dia tanya bersetujukah anda. Okey, jadi bila berkaitan dengan soalan setuju ke tak setuju ni, so ada dua lah. Okey, pertama setuju. Okey, atau kamu tak setuju. Okey, setuju tak dengan apa yang dia gunakan, cara pembungkusan tadi, setuju ke tidak? Okey, ataupun tak setuju. Okey, kalau kamu tulis setuju pun, kamu tetap akan dapat 1 markah. Okey, manakala kalau kamu jawab tak setuju pun, kamu tetap akan terima 1 markah. So, ini yang sebenarnya banyak membantu murid. So, kalau kamu rasa tak boleh nak jawab sangat, tak, bagi je jawapan berdasarkan apa yang kamu faham. Okey, sebab soalan bahagian C ni soalan yang senang je, mudah je sebenarnya. Okey. Okey, tapi kena pilih lah sebab dia tanya setujukah. So kalau kamu kata setuju, so beritahu apa dia alasan kamu. Kalau kata tak setuju tadi, beritahu alasan. Jangan tulis dua-dua lah. Okey, tulis dua-dua susah lah. Okey, boleh kalau ada masa. Masalahnya kalau tak ada masa tu, nanti nak tulis juga setuju apa dia alasan, tak setuju pun nak tulis juga, susah lah. Okey, jadi kita cuba tengok okey, kalau soalan kamu setuju, so 1 markah. Jadi nak alasan dia suruh 4 markah sini. Dah, jadi kena beri alasan ni 3 je lah. Okey, tinggal 3 markah je lagi. So setuju ke anda? So kita pun jawab lah. Okey, saya setuju. Contohnya, saya setuju dengan cara pembungkusan. Okey, ni jawapan pertama lah. So bila kata tadi, cikgu ada cakap tadi, sama ada kamu tulis, so kamu tetap akan dapat markah lah ni untuk saya setuju. Okey, kita tengok yang setuju dahulu. Okey, sebab idea ni kadang-kadang kalau kita cakap setuju tu seronok sikit kan, kita cakap setuju kan. Okey, so setuju. So kalau kamu tengok tadi, dia punya cara pembungkusan ni guna kotak kan. Okey, so apa yang pertama yang kamu boleh fikir kalau guna kotak ni? Melibatkan kos lah kan. So kita katalah saya setuju dengan cara pembungkusan. Sebabnya yang pertama, sebab yang pertama apa dia? Dia dapat jimatkan kos. Jimatkan kos sebab apa dapat jimatkan kos? Sebab pelbagai saiz tadi, bungkusan tu maknanya akan meningkatkan kos. Jadi kalau kamu guna cara pembungkusan yang satu ni je, so dapat jimatkan kos. Jimatkan kos sebab menggunakan satu cara pembungkusan saja. Okey. Jimatkan kos lah. Okey. So kalau kamu tadi kata jimatkan kos sebab guna cara ni, dapat gunakan cara untuk satu cara pembungkusan saja. So kalau guna banyak jenis pembungkusan, nak guna plastik lagi, nak guna kotak lagi, nak guna cara lain, kaca ke kan, so itu akan meningkatkan kos. Okey, itu yang pertama yang kamu boleh cakap lah. Okey, yang kedua, cara pembungkusan ni adalah lebih selamat.
Cara pembungkusan lebih selamat sebab apa? Sebab guna kotak. Okey, berbanding dengan menggunakan plastik. Okey. Jadi pembungkusannya lebih selamat ataupun kamu kata berkualiti, boleh juga. Atau berkualiti. Tapi dapat 1 markah je lah. Okey. Sebab yang lain, contohnya cara pembungkusan menarik. Cara pembungkusan ataupun cara bungkusan menarik. Cara bungkusan menarik. Menarik perhatian pembeli untuk membeli lah. Okey. Itu pun dah cukup lah tu. Dapat 4. Okey lah. Okey. Jadi boleh faham kot tulisan cikgu. Biasalah kena tulis dekat atas board ni memanglah susah sikit. Dan tak berapa cantik. Tapi kamu yang penting faham. Okey, yang pertama dapat jimatkan kos. Sebab dapat guna satu cara pembungkusan saja. Tak perlu banyak cara pembungkusan. Yang kedua, cara pembungkusan tu lebih selamat. Okey, sebab apa? Sebab letak dalam kotak. Berbanding kalau guna plastik. Maknanya lebih berkualiti. Okey. Dan itu cara pembungkusan menarik perhatian pembeli. Okey lah tu. Okey. Setuju. Okay, contoh perkataan lain. Contohlah kamu tak setuju pula. Kenapa lah tak setuju kan? Contoh. Okay. Tak setuju. Okay, jadi sebab apa tak setuju? Okay. Contohnya lah kamu kata tak setuju. Sebabnya. Kamu kata tadi. Sebab pembungkusan tu lah. Okay. Pembungkusan dia ringkas. Okay. Ataupun bungkusan tidak menarik. Okey, cara pembungkusan dan tidak menarik. Okey. Ataupun terlampau ringkas sangat. Okey, semua boleh juga. Okey, yang kedua kamu pun cakaplah tak ada benda yang menarik, maknanya tak berwarna-warni ke. Bolehlah tulis, okey? Kemudian kamu katalah pengguna nanti kalau kamu kata bahagian kotak selamat tak? Kata kek mudah rosak. Macam tu. Kek mudah rosak. Kalau guna kotak. Tulislah. Contoh, okey? Kek mudah rosak. Maknanya tak sesuai lah guna kotak. Apabila gunakan kotak. Okey. Soalan lain. Contohnya. Kena mempelbagaikan jenis bungkusan. Okey. Kena pelbagaikan jenis bungkusan. Dan jenis bungkusan. Untuk menarik perhatian lah. Sebab kadang-kadang orang tak suka guna kotak. Okay. Kadang-kadang orang suka nak tengok daripada luar. Jadi nak guna plastik. Okay. Orang lebih suka tengok. Okay. Macam mana rupa bentuk kek tadi. Okay. Jadi dia menggunakan pelbagai jenis bungkusan lah. Dan sebab apa? Dan sekaligus sebenarnya untuk membantu untuk meningkatkan jualan dia lah. Walaupun kadang-kadang terpaksa mengambil kira kos. Okay. Tapi sebenarnya untuk membantu meningkatkan jualan. Okay. Jadi bila pelbagai jenis kek. Contohnya kek jenis ni. Okay, bungkusan di jenis lain. Jadi kamu boleh tulis lah. Kamu boleh nyatakan apa saja yang kamu tak setuju. Kadang-kadang idea dia tu kamu kena melihat benda tu secara mendalam. Tak boleh tengok alamak benda lah kan kek kan. Tapi kamu cuba tengok dari luaran. Contoh kamu pergi kedai kek. Apa yang kamu tengok? Apa yang kamu suka? Apa yang kamu tak suka? Okay? Itu kita kena sesuaikan dengan keadaan setempat kita lah. Itu gunanya cara kita belajar ni. Kita belajar apa yang kita
bukan saja apa yang ada di dalam buku, tetapi apa yang berada di persekitaran kita. Okey. Jadi itu sebenarnya memudahkan kamu untuk faham konsep tu dan sekaligus dapat jawab soalan. Okey, jadi untuk hari ni itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Okey, bye.